Halo tuan-puan semua, apa kabar anda semua? Semoga anda semua sehat dan fit selalu, sebab saya di sini juga sentiasa berusaha untuk jadi sehat dan fit selalu. Video kali ini saya ingin berkongsikan tentang PTD Assessment Center ataupun PAC. Saya akan bagi 17 tips bagaimana anda menghadapi PTD Assessment Center ataupun PAC tersebut. Jadi kepada sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya anda boleh ikuti video-video yang akan saya buat naikkan dalam channel Supermate Sharing. Dan ingat, untuk subscribe adalah percuma, anda tidak akan dicaskan apa-apa bayaran. Jadi mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Menurut sumber Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, iaitu Facebook SPA Malaysia, kita ada dalam 4,297 orang yang akan menduduki PAC kali ini. Sebab 4,297 orang inilah yang telah lulus. Kita ada dalam 63,015 orang yang telah menduduki ujian atas talian. Tapi yang gagal tu ramai yang gagal daripada yang lulus. Kepada yang gagal tu jangan putus asa, Anda perbaiki diri anda, belajar daripada kesilapan, belajar daripada kesilapan semasa anda menduduki ujian tersebut. Dan sekiranya anda duduki pada tahun depan ataupun pengambilan seterusnya, pastikan anda buat persediaan dan jemput tengok video tips temuduga atas talian yang telah saya buat dan saya mau naikkan dalam channel ini. Yang pertama, berdoa. Panjatkan kesyukuran dan juga mohon bantuan daripada pencipta kita. Ikut kepercayaan masing-masing, sebab apa yang suka yang kita tak boleh buat, itu tentunya yang pencipta kita boleh bantu kita. Jadi rajin-rajinlah berdoa sebelum, semasa dan juga selepas aktiviti PAC tersebut. Yang kedua, pakaian. Pakaian yang anda pakai pada hari PAC tersebut adalah pakaian long suit bagi yang lelaki, dan bagi yang wanita pula pakailah, kalau boleh pakai juga long suit bagi wanita, 3 piece. Baju sebelah dalam tu pakai warna putih dan suit yang gelap, satu set lah. Yang lelaki juga pakai suit gelap, kasut kulit. Pastikan anda kilatkan kasut tersebut. Kalau boleh belikan kasut ataupun pakaian yang khas untuk anda pergi temuduga ataupun pergi mesyuarat. Jangan pakai pakaian yang lama. Lepas tu tie tu pakai, sama ada anda pakai tie warna hitam ataupun warna biru ataupun warna merah. Jangan pakai yang bercorak, pakai yang warna plain color, itu yang paling sesuai lah. Sebab bila anda pergi berkursus ataupun menyertai kadet PTD kelak pun, anda akan pakai satu set long suit. Anda kena ingat, pemakaian anda ini menunjukkan first impression anda. Jadi setiap kali bila anda berada dalam bilik PAC tersebut, anda akan berpindah dari bilik ke bilik, sebab akan ada banyak bahagian yang akan saya kongsikan juga di sini nanti. Jadi kali ini juga tidak ada ujian fizikal ataupun UKJK yang seperti sebelum ini, sebab disebabkan oleh masalah COVID-19. Jadi tiada lagi ujian fizikal. Anda akan terus pergi ke bilik-bilik untuk melaksanakan aktiviti PAC tersebut. Yang ketiga, sebelum anda keluar daripada rumah, anda kena ambil sarapan. Sebaiknya anda ambil sarapan di rumah. Sebab kalau anda ambil sarapan di rumah, makanan yang anda sediakan tu adalah makanan yang lebih sihat dan bersih, dan anda tahu apa yang anda nak makan.
Sebab kalau anda pergi ke kedai-kedai nanti, takut nanti anda akan terkena keracunan makanan, ataupun sebab zaman sekarang kan musim COVID ni pun susah untuk anda nak keluar masuk premis, ambil masa lah, takut anda lambat pula. Sebaiknya sebelum anda keluar daripada rumah tu, ambillah sarapan di rumah. Ambil sarapan yang heavy, makan telur rebus, lepas tu makan nasi pun boleh, jadi anda perlukan tenaga untuk mempersembahkan, untuk membuat persembahan kelak semasa PAC tersebut. Dan jangan lupa bawa air juga, air minuman kena bawa, bawa dalam beg galas anda, bawa beg galas dan bawalah air, ataupun bekalan juga boleh bawa. Yang keempat, keterampilan diri. Keterampilan diri ini juga merupakan satu aspek yang sangat penting dalam mana-mana proses pengambilan kerja, sama ada temuduga, assessment center. Dalam assessment center ini anda akan dinilai dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki, iaitu di hujung kaki anda itu adalah kasut anda. Anda akan dilihat keterampilan penampilan anda tu menunjukkan anda ni seorang yang menjaga keterampilan diri, menjaga image, Lepas tu kalau anda pakai kasut, contoh pakai kasut tu, pakai kasut yang berkilat, kilatkan kasut. Kalau sebab semua kasut yang anda pakai tu, kasut kulit tu, dia mesti berkilat. Tak ada kasut kulit yang tidak berkilat. Jadi pastikan kasut tersebut tu dikilatkan. Kalau kasut baru lagi baguslah, Lepas tu seluar hitam, suit pun pakai blazer hitam. Lepas tu baju putih sebaiknya, Lepas tu necktie, bagi yang lelaki pakai tie warna hitam, warna merah, warna biru. Ini yang paling sesuai lah, 3 warna ni. Bagi yang wanita pula pakai long suit juga, pakai blazer, pakai skirt panjang, skirt labuh sampai ke kasut, yang sesuai lah. Lepas tu aksesoris badan, jam kena pakai, pakai jam. Lepas tu rambut, bagi yang lelaki tu, kalau rambut kamu tu kusut ataupun panjang, tolong potong, supaya anda nampak segak dan kemas. Bagi yang wanita, kalau yang tak pakai tudung tu, yang loose hair, ikat, sanggulkan rambut supaya dia tak mengganggu anda semasa anda buat pengucapan awam kelak dan sebagainya. Bagi yang pakai tudung tu, pakai tudung yang warna light colors, jangan pakai yang terlalu terang, jangan pakai yang terlalu yang gelap tu boleh, tapi sebolehnya jangan pakai yang warna gelap lah. Mungkin anda pakai warna purple, dark blue, yang macam tu, nampak corporate sikit lah. Okay, dalam aspek keterampilan diri ini juga anda sentiasa senyum. Dalam assessment center yang PAC yang lepas-lepas, bila kita lalu, ada calon yang dia just tunduk, dia mungkin dia stres, ataupun dia malu ke apa, tapi tolong tunjukkan keterampilan diri anda, iaitu dengan sifat-sifat diri anda. Sebab anda nak bekerja, bila anda bekerja kelak, kita perlukan orang yang memiliki keterampilan diri yang ada wow factor tu. Wow factor is that you have to present yourself well. Kalau anda jenis yang muka menju saja, orang Sarawak cakap menju saja, masam saja. Kalau lalu pun dekat koridor, lepas tu tunduk, sengaja tengok handphone dan sebagainya. Jangan buat macam tu. Anda kena tunjukkan keterampilan diri anda. Bagi yang lelaki, kalau anda simpan kuku panjang tu, tolong potongkan. Dan bagi yang wanita tu, jangan warna-warnikan. Kalau satu warna, jangan pakai warna yang terang untuk kuku anda, cat kuku anda. Itu semua keterampilan diri. Dan baju anda, pastikan anda iron baju, supaya nampak kemas, segak. Dan juga jangan lupa pakai perfume, minyak wangi tu pakailah, pakai yang light smell lah. Jangan tak pakai, sebab bila anda tak pakai, anda berpeluh nanti, takut anda nervous sangat, anda berpeluh, lepas tu bau dalam bilik tu kecil,
Taklah besar sangat bilik tu, bilik perbincangan kecil saja. Jadi bila anda badan tak berbau, badan anda berbau hanya bau ni, nanti tak selesa bagi diri anda. Yang kelima, tingkatkan keyakinan. Dalam apa jua yang anda laksanakan ataupun lakukan, pastikan anda ada satu keyakinan yang tinggi. Bila anda rasa keyakinan anda itu ada pada satu tingkat yang kurang baik, anda tingkatkan lagi dan be confident at all time. Semasa anda bercakap pula tu, anda mesti memiliki satu tahap kesiapsiagaan yang sangat tinggi. Jangan gugup, jangan gagap dan jangan nervous masa anda melaksanakan semua aktiviti tersebut. Bila anda memiliki tahap keyakinan yang tinggi, semua perkara yang anda laksanakan kelak akan menjadi lancar dan meyakinkan orang yang mendengar ataupun orang yang menilai anda. Jadi dengan meningkatkan keyakinan ini, anda perlu buat satu latihan, buat kajian, buat persediaan yang sangat rapi. Yang keenam, tegur semua orang. Bila anda berada di kawasan, di premis tempat anda melaksanakan PSC tersebut, anda perlu tegur semua orang bermula daripada tempat letak kereta tu. Bila anda keluar saja dari kereta, anda tegur sesiapa saja yang anda jumpa. Manalah tahu nanti anda akan jumpa panel yang menilai anda. Walaupun kamu tak pasti siapa dia, tegur. Ucap selamat pagi tuan, puan, senyum, jadi mesra, sopan, jaga disiplin anda, jaga tingkah laku anda sepanjang anda berada di premis tersebut. Amalkan, of course, sikap macam ni anda perlu ada pada diri anda bila anda nak jadi seorang PTD. Yang ketujuh, gunakan bahasa formal, iaitu bahasa baku. Jangan gunakan bahasa yang pelat tu maksudnya terlalu pekat, bahasa ibunda asal anda. Contohnya kalau anda berada di negeri anda sendiri kan, jangan gunakan bahasa yang bahasa pasar yang anda selalu gunakan bahasa baku yang jelas. Anda bercakap dengan lantang tapi sopan, jelas, lantang, sopan. Jangan over, jangan kasar, jangan sombong. Jadi sekiranya anda menggunakan bahasa yang formal ini, pastikan anda susun tata bahasa anda dengan betul. Penggunaan ayat tu pastikan ayat yang difahami. Janganlah guna perkataan-perkataan yang jarang-jarang digunakan, yang tidak sesuai. Pastikan anda gunakan bahasa tata bahasa yang sesuai, yang betul dan juga mudah difahami. Yang ke-8, grammar ataupun bahasa Inggeris yang anda gunakan tu, pastikan anda buat persediaan, anda gunakan bahasa ataupun grammar yang betul semasa anda membuat pengucapan awam, public speaking dan juga group discussion in English tersebut. Jadi anda gunakan bahasa yang betul, jangan sebarang guna bahasa yang anda tidak biasa. Jadi ini anda perlu buat latihan lah. Yang ke-9, tunjukkan ciri kepimpinan anda. Sekiranya anda pegang jawatan PTD, Pegawai Tadbir dan Diplomatik M41 ini, anda akan berada di skim M ataupun di kategori pengurusan dan profesional PNP. Anda perlu ada satu ciri kepimpinan, sebab bila anda kerja kelak, anda akan mengetuai satu unit kecil. Contoh dalam jabatan anda ataupun di kementerian anda akan mengetuai satu unit kecil dan anda perlu memiliki satu ciri kepimpinan yang terbaik. Anda juga perlu ada dalam percakapan anda tersebut kelak, anda perlu ada idea dan anda perlu sentiasa bersikap terbuka dalam setiap aktiviti yang anda laksanakan. Yang ke-10, jati diri anda. Jati diri anda ini perlu perlu berada dalam tahap yang terbaik, itu dari segi disiplin anda,
anda seorang yang patuh kepada arahan, dan anda seorang yang bertanggungjawab. Tunjukkan ciri-ciri ini dan anda mesti memiliki ciri-ciri ini pada diri anda jika anda nak menjadi penjawat awam ataupun nak memegang jawatan PTD M41 ini. Yang ke-11, ujian esei BM. Dalam sesi ujian esei BM ni anda akan dibagi masa dalam 30 minit. Jadi tipsnya di sini adalah anda perlu banyak membaca. Saya dalam video yang sebelum ini anda kena fahami apa itu bidang PTD. Kita ada 8 bidang PTD ini dan juga anda perlu ketahui banyak berkaitan dengan pengetahuan am ini. Esei anda tu perlu merangkumi satu pengenalan. Macam anda buat esei ataupun karangan semasa SPM dululah, SPM, STPM kan selalu buat esei. Jadi perlu ada pengenalan, lepas tu ada kandungannya, kandungan mungkin 5 poin. Anda buat rangka dulu, draft rangka dulu, kemudian barulah anda masukkan dalam satu bentuk karangan. Karangan anda tu perlu banyak poin-poin yang sesuai, ataupun yang ada faktanya. Anda perlu bagi satu hujahan yang matang, yang profesional dan juga yang sesuai dan tepat bagi soalan yang dibagikan tersebut. Dan jangan buang masa, anda kena kejar masa 30 minit tersebut. Yang ke-12, ujian esei BI ataupun ujian esei BI ni juga anda akan dibagi masa 30 minit. 30 minit ini untuk anda buat satu karangan dalam bahasa Inggeris, esei. Esei pun lebih kurang sama macam karangan BM tadi tu. Jadi anda perlu buat satu rangka dia dulu, draft dia, letakkan poin-poin di situ. Pengenalan, introduction, and then content, poin-poinnya. Lepas tu conclusion dia, kesimpulan dia. Pastikan anda juga banyak membaca, buat persediaan dan juga buat latihan untuk mengolah esei tersebut. Yang ke-13, pengucapan awam bahasa Malaysia ataupun BM. Anda akan dibagi masa 5 minit. 5 minit ni anda perlu bercakap, bercakap dengan jelas, anda bercakap dengan jelas dan juga poin ataupun konten yang anda cakap tu perlu ada satu introduction, konten dan juga kesimpulan dalam masa 5 minit. Anda akan dibagi tajuk, anda akan pilih tajuk, beberapa tajuk akan dibagi pada anda dan anda akan mengambil masa untuk anda buat persediaan. Anda boleh juga gunakan handphone anda. Tapi sebelum anda pergi PSC ni, anda perlu buat persediaan lah. Pilih topik ataupun tajuk yang anda mahir. Jangan tunggu pada hari tersebut dah dapat tajuk baru nak buat persediaan. Buat persediaan awal. Bagaimana anda nak menulis. Biasakan diri anda untuk menulis esei. Bagi anda yang sudah lama tinggal pengajian, contohnya sudah graduan 2-3 tahun lepas dan baru dipanggil untuk ujian atas talian kemudian pergi PSC ni, baik anda buat latihan lagi. Yang ke-14, public speaking. Public speaking ni sama juga macam pengucapan awam, cuma ianya dalam bahasa Inggeris. Anda dibagi tajuk juga dalam bahasa Inggeris dan juga anda akan dibagi masa untuk 5 minit sahaja untuk anda buat buat pengucapan public speaking tersebut. Jadi 5 minit ni, dalam 1 minit tu introduction, dalam first minute introduction, kemudian yang 3 minit tu kontennya, dan yang last 1 minit lagi tu anda buat kesimpulan. So anda akan ada penjaga masa lah, jangan risau. Penjaga masa tu akan tekan loceng start dan anda akan bercakap. Then first loceng tu menunjukkan
tinggal 1 minit lagi, dan anda terus buat kesimpulan. Anda kena buat latihan. Kalau anda tak buat latihan, anda tak akan berjaya. Yang ke-15, perbincangan kumpulan dalam bahasa Malaysia, dalam BM. Perbincangan dalam kumpulan ini, anda akan dibagi dalam kumpulan, dalam 10 orang, 5 orang di depan, 5 orang di sebelah lagi depan, dan anda akan bersoal jawab dan memberi idea. Anda macam berbahas. Jadi anda buat persediaan dari segi pengetahuan anda, cara anda bercakap tu, anda perlu buat persediaan. Jangan terlalu bercakap bossy. Don't be too bossy, maksudnya anda sahaja yang bercakap. Jangan. Anda bagilah peluang kepada rakan-rakan lain. Lepas tu, kalau nak mencantas sesuatu kenyataan dan sebagainya, gunakan sifat-sifat kesopanan, dan profesionalisme anda, kepimpinan anda perlu ada di situ. Sebab bila anda bekerja kelak, anda akan mengamalkan ciri-ciri yang terbaik, yang bersopan santun, yang profesional, jangan bercakap kasar. Dan peringatan saya, kalau boleh anda address your friends ataupun your rakan-rakan yang sama peserta tu, tuan, puan, sir, miss. Sebab bila anda menunjukkan kesopanan, profesionalisme, because bila anda kerja kelak akan panggil rakan sekerja ataupun ketua anda tuan, puan. So be professional. Yang ke-16, perbincangan kumpulan dalam bahasa Inggeris, BI. Sama juga macam yang bahasa BM tadi tu. So anda kena pastikan anda berhujah dengan grammar yang betul. Buat latihan, latihan bagaimana nak menggunakan ayat-ayat bercakap. Biasakan diri dalam berhujah dalam bahasa Inggeris, supaya anda boleh menggunakan ayat yang betul, sebutan yang betul, yang jelas. Dan juga dalam anda bercakap tu, pastikan anda mengamalkan sifat-sifat kesopanan tadi tu, profesional anda, hormat yang rakan anda, semua tu. Ciri-ciri moral tu mesti mau ada dalam hujah-hujah ataupun percakapan anda tersebut. Yang ke-17, buat latihan terhadap semua bahagian-bahagian tersebut tadi. Itu pengucapan awam, group discussion, public speaking, perbincangan kumpulan, semua ini anda perlu buat dalam 2 bahasa, supaya anda biasa bercakap. Gunakan bahasa yang betul, gunakan intonasi yang betul, supaya anda boleh membuat satu hujahan yang sesuai, dan sopan, profesional. Jangan sesekali anda buat satu kenyataan yang sensitif, contohnya, lepas tu yang boleh menyebabkan anda gagal. Contohnya bila anda bersifat sombong, bila anda bersifat bossy, itu boleh menyebabkan anda gagal. Jadi anda pastikan anda buat latihan, latihan untuk semua perkara yang anda perlu buat, yang perlu anda persembahkan pada hari PAC tersebut. Jadi terima kasih tuan-puan kerana sudi bersama dengan saya pada sesi perkongsian ini, dan saya mendoakan agar anda semua buat persediaan yang sangat rapi, dan semoga anda berjaya dalam PAC yang akan datang ini. Dan all the best to everyone. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.